So guys, cerita kali ni adalah satu cerita yang dikongsikan oleh seorang kawan aku dari politeknik juga, tapi bukan satu politeknik dengan aku. So here we go. Aku akan ceritakan tentang kisah seram yang berlaku pada dia dalam video kali ini. Apa yang berlaku pada dia ni adalah satu gangguan yang pada aku, kalau terkena pada diri aku sendiri pun aku akan gerak. So benda ni berlaku pada SEM 1 dia, which is kalau kita masuk politeknik, kita diwajibkan untuk duduk dekat asrama diorang yang dipanggil KAMSIS selama satu SEM 1. So dia pun duduk jugalah. Dia pun tak boleh nak lari, dia pun duduk juga kat situ untuk satu SEM. Dan bilik yang dia huni tu kebetulan dia tak ada roommate. Okay, dia tak ada roommate, so dia duduk di situ seorang-seorang. Kenapa dia tak ada roommate tu tak tahu, tak ada kepastian kenapa dia duduk seorang-seorang. Tapi for the first day dia datang, dia kemas bilik tu dengan family dia, tunggu for the roommate, tak datang-datang. So sepanjang dia duduk dekat bilik tu dia seorang-seorang, dan sebenarnya dia duduk bilik tu pun tak lama. Dia duduk bilik tu dalam masa less than 1 minggu, and dia caw. Okay, apa yang berlaku pada dia dalam tempoh 1 minggu tu is pada hari pertama dia tidur dalam bilik tu seorang-seorang, tak ada gangguan apa. Okay, first day clear, tak ada apa. So as a normal person, first day tak ada apa, bangun esok nak first class kan. So bila dia dah bangun first class, dia siap-siap apa semua, dia pergi kelas. Okay, tapi first class apa je, first day kelas dah apa je, introduction, jumpa lecturer, tengok-tengok tempat, first sem pula tu kan. So bila dia balik daripada kelas dia untuk hari pertama tu, di tengah buka baju dia apa semua, gantung dalam almari ke apa, seluar ke kan, dia tutup aja almari dia terdengar ada bunyi yang jatuh dalam almari dia. So as soon as dia tutup almari dia tu, tiba-tiba dia ada dengar satu bunyi jatuh daripada dalam almari dia. Kira macam ada barang jatuh ke apa ke dalam almari dia tu kan. So dia buka almari tu, tapi tak ada apa-apa barang yang terjatuh, which is barang dia well organised, tak ada yang tumbang ke apa ke, tak ada yang roboh ke dalam almari tu. Okay, kadang-kadang almari tempat belajar, kau tahu lah, hidup segan mati tak mahu kan. So dia pun macam tak apalah, tutup lah pintu tu semula. Okay, tutup pintu tu, dia pergi mandi apa semua, dia balik bilik dia rehat lah. Dia rehat, dia baring atas katil dia, main telefon. Tiba-tiba dia dengar bawah katil dia bunyi kasut dia berselerak. Okay, macam dibaling-baling, bergulik-gulik ke apa, tapak tu belaga dengan lantai kan. So dia pun kan, dia letak telefon dia ke tepi dan dia usah bawah katil. Jadi bila dia usah bawah katil tu, bawah katil dia tak ada apa-apa. Kasut semua well organised, tersusun macam mana dia yang susun pada first day tu. Masa first day dia check in bilik tu, and then sama je kasut tu, tak beralih, tak ada apa. Jadi pada hari tu dia berasa hairan. Okay, because aku dengar tadi, aku yakin aku dengar, tapi tak ada apa-apa, which is tak ada berselerak apa bawah katil aku. Okay, it's fine. Okay lah, so member aku ni pun move on. Hari itu hari pertama dia diganggu, which is dia dah check in katalah hari Ahad dia check in. So hari Isnin tu dah kena ganggu first class, right? So hari Selasa tu tak ada apa-apa. Hari Rabu tu dia kata selang 1 hari dia diganggu semula, tapi kali ni masih dengan bunyi, plus dia dapat tengok benda tu pada hari Rabu, which is dia kata dengan aku selang 1 hari aku diganggu. Maknanya pada hari keesokannya tu dia tak diganggu, tapi selang 1 hari tu dia kena. Apa gangguan yang kena pada dia pada hari tersebut is hari kita assume hari Rabu lah. Hari Rabu tu dia balik dari kelas as always. Okay, balik dari kelas, and then dia nak tunggu kelas dia yang pukul 2, pukul 1 sampai pukul 2 gap rehat, makan, solat apa semua. So dia rehat dalam bilik dia.
So dia kata tak apalah, aku nak tidur kejap, nak nap tengah hari. So dia pun tidurlah tengah hari tu. Tidur tengah hari tu. Dalam pukul 1.50 dia bangun. Dia tengok WhatsApp. Dia kata lecturer aku WhatsApp dalam group pukul 2.30 perjumpaan. Itu first time nak jumpa lecturer tu. So lecturer tu kata pukul 2.30 lah perjumpaan. So bila 2.30 perjumpaan, dia pun kata okay lah, sambung tidur lagi 10 minit 15 minit. Dan aku bangun. Dan dia pun tidur lagi sekali. Dia dah set alarm, dah jaga. Dia check phone, rupanya kelas cancel. So kelas cancel, so he decide to terus tidur. So bila dia terus tidur, dalam dia tak pasti sama ada dia tidur tu lama atau tidak ketika itu. Tapi bila dia tengah tidur, waktu tu dia notice yang dia tengah menghadap ke arah dinding. Dia kata dia sejenis yang suka tidur menghadap dinding. So same goes to me, aku jenis yang suka tidur menghadap dinding juga. So bila dia tidur menghadap dinding, dia terdengar dalam bilik dia tu ada bunyi orang berbual. Sedangkan dia tak ada roommate. Kalau ada roommate, boleh kata roommate bawa classmate datang borak ke apa, faham. Cerita dia masa dia tidur menghadap dinding tu, dia dengar orang berbual yang mana orang tu lebih dari seorang. So he decide to toleh ke belakang slow. Dia toleh slow. And ternyata memang tak ada orang dalam bilik dia. So apa yang kita faham dalam tu, memang tak logik lah kau nak dengar suara orang dalam bilik tu. Which is kau seorang, kau tak ada roommate. Kalau kawan-kawan kau nak masuk pun, dia akan ketuk dulu, kau buka pintu baru dia masuk, right? Tapi yang mengherankan dia, aku tak ada roommate, macam mana aku boleh dengar orang berbual, which is suara tu lebih daripada seorang yang bercakap. So dia pun heran. So dia pun malas nak fikir apa, dia pun mengantuk. Tapi dah mula rasa takut lah masa tu, sebab dah mula main bunyi. So kalau kita diganggu sekali dua tak apa, ni dalam masa terdekat kau kena ganggu dengan bunyi-bunyi tu, kau rasa tak sedap, rasa tak best. So dia pun bangun dan dia pun mandi. So fast forward pada malam tersebut, kita first week kalau mana-mana tempat belajar pun first week memang tak ada kerja, right? So malam tu dia tidur lewat dalam pukul 2-3 pagi macam tu dia tidur. Dan masa dia tidur, dia rasa yang bilik tu panas sangat. Dia rasa bilik tu panas sampai membuatkan dia tak boleh nak tidur. Dia cuba nak tidur malam tu, tapi dia tak boleh nak tidur. And then dia menghadap dinding lama. Dia nak beralih, dia terlanggar sesuatu. Which is masa tu dia dah mula rasa tak sedap. Dia seorang-seorang dalam bilik tu malam, dan dia tahu takkan ada orang tidur sebelah dia. But siapa yang dia langgar masa dia nak toleh tu. Bila dia toleh, dia terlanggar. And he decide to pusing. Tapi kali ni dia decide to pusing dalam keadaan laju. Dia tak decide untuk pusing dalam keadaan slow macam tadi. So dia terus pusing laju. And what he saw is apa yang sekumpulan orang kata Mr. Candy, ada yang orang kata Encik Gula-Gula lah. Imagine at that time pukul 2-3 pagi, engkau menghadap Mr. Candy atas katil kau sendiri, dan Mr. Candy tu dikabarkan menghadap engkau dalam keadaan terbaring. Tak lama lepas tu member aku pingsan, dia kata. Dan dia terjaga dari pingsan tu, dia notice yang ramai orang dalam bilik dia termasuk warden. Which is dia tanya kenapa semua orang datang bilik saya. Dia kata bilik awak tadi terdengar jeritan. So member aku kata sejujurnya dia tak ingat bila dia menjerit. Tapi bila orang dengar ada jeritan dalam bilik dia, orang pecahkan pintu dia. Which is orang kiri atau orang kanan dia tak pasti. Pecahkan pintu bilik dia because tombol dia dah barai. And then nampak dia dah pengsan, mulut dia dah berbuih-buih. And then orang panggil warden. Bila warden dah sampai apa semua, yang aku heran ni, mulut dah berbuih-buih tapi tak pergi submit hospital. Aku cakap dengan member aku, if kalau mulut kau dah berbuih, kalau aku dah call hospital lah, apa lagi aku nak tahan. Tapi warden kata dia tak bawa pergi hospital sebab warden sebenarnya tahu apa yang ada dalam bilik tu. Mungkin member aku ni bukan mangsa pertama dalam bilik tu yang mulut dia sampai berbuih-buih. So malam tu lecturer tu tanya, awak nak stay lagi malam ni ataupun awak nak pindah bilik?
Jadi member aku kata kalau dia nak pindah bilik pun dia tak berapa kenal kawan-kawan dia lagi. So esok dia kata tak apalah, malam ni saya tidur lagi kat sini. Ni pun dah nak subuh. Tak apa, saya tidur lagi kat sini. Esok saya akan tanya mana kawan-kawan saya yang free, dan saya akan pindah bilik diorang lah. So bila keesokan harinya, nasib dia baik, which is ada 2 orang kawan dia ni sudi nak terima masuk bilik diorang. Aku namakan sebagai member A, member B, supaya senang korang nak hafal. Okay, so member A dengan member B ni satu bilik. So dia nak accept member ni masuk dalam bilik dia lah, walaupun akan jadi sempit, which is satu bilik 2 orang je maksimum. So katil tu memang dah penuh. So Mat ni, member aku ni, terpaksa tidur atas lantai, bawa tilam aja. Dia tak ada katil sendiri, so dia tidur bawah lah. So pada hari dia pindahkan barang tu, waktu tu dah petang, okay, dah nak pukul 7. Dia cakap dengan member A dengan member B, aku nak stay bilik ni sekejap boleh tak? Which is aku nak tidur bilik ni malam ni last. Lepas tu member 2 orang ni tanyalah, asal kau nak stay lagi bilik ni? Semalam kau dah sampai pengsan mulut bui-bui kot. And then dia kata, ini adalah pertama kali aku masuk asrama, dan ini adalah bilik pertama aku masuk ke dalam asrama. So aku rasa sedih untuk tinggalkan bilik ni. Dia kata, kalau pada aku, first time ke tak first time, kepala otak kau nak stay dalam tu kan? Kalau aku belah je lah, apa kau nak duduk dalam tu lagi? Kau dah nampak dia kat depan mata kau kot kan? So member A faham. Dia kata, tak apalah, kalau kau nak tidur bilik ni, aku stay. Member B ni cerdik. Dia kata, oi, takkanlah kau nak stay bilik ni? Aku tak nak stay bilik ni. And then member A tanya member A tanya member B. Dia tanya, kalau kau tak nak stay bilik ni, teman dia untuk malam ni, kau nak duduk bilik kau seorang-seorang? So member B pun, tak apalah, aku ikutlah korang korangnya bertiga dalam bilik ni. Okay lah. So member B ni pun tanyalah, kau tak takut ke kalau benda tu muncul lagi sekali? So belum sempat member aku jawab, member A ni dah jawab, kalau benda tu datang bilik kita, kalau dia tunjuk muka dia, aku sepak muka dia. Dia jangan nak berani-berani duduk depan mata aku. So pada aku, itu adalah satu tindakan yang salah. So member aku tegur lah, jangan cakap macam tu, kau kat bilik aku sekarang ni. So member A pun macam, oh okay lah, macam tu. So member B dah risau. Member aku pun dah risau, sebab mulut kau lancang sangat. Ini rumah dia, kenapa kau nak kena berlagak sampai tahap macam tu? So pada malam tersebut, diorang pun decide untuk tidur kat situ. So bila sampai masa waktu, diorang nak solat isyak lah, bertiga dalam bilik tu. So bila diorang tiga dah stand by nak solat isyak, so diorang pun mula solat isyak malam tu. Okay, solat belum habis rakaat pertama, which is baru habis Al-Fatihah rakaat pertama. 2 orang member kat belakang tu, which is yang imam pada malam tersebut adalah member A, dan makmum pada malam tersebut member aku dan member B. So member aku dengan member B ni lah yang patut menyaut amin tu, sebab member A tu dah habis Al-Fatihah, so makmum kena sambut. Pada malam tersebut member aku kata, rakaat pertama ada suara wanita yang menyahut Al-Fatihah tersebut, which is dia pun sebut amin. Tapi daripada belakang member aku dengan member B ni, dengar suara wanita mengatakan amin, tapi panjang. Kemudian tiga-tiga dengar sebenarnya, sebab tiba-tiba tiga-tiga ni diam. Member aku pun diam. Semua diam. So member A ni teruskan juga dengan bacaan surah dia, and then dia rukuk, settle rakaat pertama, naik rakaat kedua, baca lagi sekali Al-Fatihah, disambut lagi sekali dengan amin yang panjang. Itu adalah pada rakaat kedua. So bila dia fast forward, bila dia sujud, dia nak bangun dari sujud rakaat kedua tu, mula terasa berat di bahagian tengkuk dia mula terasa berat. So dia dah risau. Masa tu dalam hati dia dah merintih lah, janganlah kacau aku. Ini apa yang member A tu borak pada member aku, and member aku share pada aku. Dia dah merintih dalam hati, janganlah kacau aku. So dia rasa tengkuk dia ringan, then dia bangun aja. Bila dia rasa tengkuk dia dah ringan, dia terperasan
Depan dia ada seorang nenek yang dalam posisi merangkak, tidak bergerak, bermata merah, memandang tepat dekat dalam mata dia dalam keadaan tersenyum. Okay, so member aku pun bangunlah untuk tahiyat awal tu kan. Bangun untuk tahiyat awal tu, dia pun nampak, member B pun nampak, tiga-tiga dah keras kat situ. Tak lama lepas tu, member A ni dia dah shaking tapi dalam keadaan kaku. So member aku and member B kuatkan semangat, angkat member A ni, peluk lengan dia, buka pintu, jalan, lari, cabut, cari warden, turun. Dia dari tingkat 3 turun cari warden dekat bawah. So itu adalah kisah yang member aku cerita, which is dia duduk kat bilik tu tak lama, tak lebih dari 1 minggu, dah nampak macam-macam. So apa yang berlaku pada member A pada malam tersebut, submit hospital. Masa tu memang submit hospital, which is dia dah menggigil, tidak berhenti, submit hospital. Apa yang member aku cerita, dia ditahan ward 3 hari kerana demam panas, temperature almost capai 40 degree. 3 hari kena tahan ward, shaking tiap-tiap malam. And then after 3 hari baru reda. So ditahan seminggu dekat ward, dikeluarkan oleh hospital. Dia dah, member aku kata member A ni dia periang, peramah, talkative. So bila keluar dari hospital tu, dia punya perangai dah berubah, which is dia suka termenung, dia suka duduk sorang-sorang, dia suka, kalau dia bercakap pun dia bercakap sikit sangat, which is benda-benda kerja je. Dia memang like a normal person, dia cakap pasal benda-benda kerja dan dia dah tak borak dah. Dia duduk diam, dia termenung dan dia suka menyendiri. And that's what happened pada kawan dia, member A. Itu adalah kisah yang dikongsikan oleh kawan aku. Either benda tu betul atau tidak, rekaan atau kenyataan, kita tak tahu. Okay, anggap saja kisah-kisah yang aku ceritakan atau akan aku ceritakan adalah hiburan untuk kita sama-sama menikmati kisah di sebalik yang kita tak nampak ni. Okay, so have fun with all those story yang aku akan share in the future. And jaga diri, jaga mulut, and corona sekarang ni semua kan. So stay tuned untuk next video in the future. Okay.